Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, hari ni kita sambung lagi bab 5 berkaitan dengan syarat-syarat kontrak atau standard form of contract. Ya, ada beberapa jenis standard form of contract yang digunakan iaitu government atau public. Macam hari tu kita dah cerita ialah JKR atau PWD. Ada beberapa jenis lah dalam situ, ada 203, 203A, 203N dan sebagainya. Lepas tu kita ada juga private sector, gunakan building works daripada PAM, civil engineering work daripada IM dan MNE. Lepas tu kita ada international contract, ini untuk kat luar negara lah. Biasanya kat Malaysia kita akan gunakan government public sektor dengan private sector ni yang kita gunakan. Tapi untuk penerangan berkaitan syarat-syarat kontrak ni, kita akan merujuk kepada JKR 203A ataupun PWD 203A. Okey, ini adalah syarat-syarat umum. Dalam JKR 203 kita ada sebanyak 71 klausa. Dia JKR 203 ni sebenarnya yang mula ialah pada tahun 1983, di mana kat situ dia ada penambahan lah, sebab bila kadang-kadang ada isu dia akan tambahkanlah addendum kepada JKR tersebut. JKR 203 tersebut dimasukkan dalam dokumen kontrak, ditambah-tambah. Lepas tu tahun 2010 dikeluarkan satu yang riwayat JKR 203 2010, daripada 50 lebih tu sekarang jadi 73. Dia untuk memperbaiki lah, sebab kadang-kadang dalam pelaksanaan kontrak tu kita kan ada benda-benda yang tak tercover dalam syarat-syarat kontrak, jadi dia akan tambahlah untuk masa projek yang akan datang. Okey, ni banyak ni, ada insurans, ada bill of quantity, relation of variation, ada method and good and workmanship, ni suspension of work, sampai tu safety pun ada kat situ dinyatakan. Maknanya sepanjang perjalanan kontrak tu berjalan, ini adalah perkara yang utama yang akan dirujuk sekiranya berlaku masalah-masalah yang kita tak dapat nak selesaikan secara mudah lah. Jadi kita akan review kontrak ni. Ni kedua-dua belah pihak lah, sama ada klien ataupun kontraktor. Okey, ni ada yang terakhir ialah time. Jadi kita tak sentuh semua klausa kat sini. Banyak ni 81. Jadi kita akan tengok beberapa klausa yang penting yang kerap kali digunakan dalam pelaksanaan kontrak kita. Sebelum kita terus pergi kepada kandungan dia, kita tengok dululah ni antara klausa dia adalah berkaitan dengan pegawai penguasa ataupun PP, ataupun bahasa Inggerisnya Superintendent Officer. Dia merupakan pegawai yang dilantik berdasarkan jawatan yang dinyatakan dalam dokumen kontrak. Dia berdasarkan kos projek lah. Kalau projek ni berapa juta, yang rendah tu dia akan, pegawai penguasa ni akan, contohnya JKR lah, jadi jurutera daerah. Kalau tinggi sikit dia akan kepada pengarah JKR Johor. Lepas tu kalau tinggi lagi dia akan sampai kepada Menteri Kerja Raya lah. Tengok berdasarkan projek tersebut. Tanggungjawab utamanya ialah menyelia dan mengeluarkan arahan bagi keseluruhan kerja dah. Lepas tu memanglah pegawai penguasa ni orang yang sibuk, jadi dia akan melantik juga wakil pegawai penguasa untuk membantu dalam menjaga, menyelia kerja dan menguji serta memeriksa bahan atau bahan yang akan digunakan untuk projek tersebut. Tapi perkara-perkara yang utama, contohnya macam mengeluarkan perakuan tak siap kerja, kelamatan masa, itu adalah perlu ditandatangani oleh pegawai penguasa ataupun SO. Okey, ini antara tugas-tugas PP ni lah. Wakil kepada pihak yang berkepentingan, kadang-kadang Kementerian Pendidikan contohnya kan, melantik JKR untuk menjaga melaksanakan projek pembinaan. Jadi dia adalah wakil lah, maknanya Kementerian Pendidikan tidak terlibat, tapi PP akan mengambil alih lah semua kehendak pelanggan tersebut telah diketahui. Jadi PP yang akan mengambil alih dan melaksanakan tanggungjawab tersebut untuk menjaga kepentingan klien dia. Mengeluarkan arahan, ni arahan dari masa ke semasa lah. Bila projek berjalan, kadang-kadang ada benda-benda yang kena arah secara bertulis supaya dapat dibuktikan arahan tu. Jadi arahan
daripada pegawai penguasa, dan dia juga memastikan supaya kualiti projek tersebut menepati sebagaimana kualiti yang dikehendaki dalam kontrak kita. Dia peraturan dan undang-undang, dia pun pastikan kontraktor mematuhi peraturan dan undang-undang. Liputan insurans dan pelaksanaan ni pegawai penguasa kena semak lah dari segi insurans dan pelaksanaan yang dihantar dan juga isi kandungannya, supaya dapat cover keseluruhan projek sampai ke habis defect atau sampai habis tempoh tanggungan kecacatan. Dia pun juga bertanggungjawab untuk membuat bayaran kepada kontraktor. Jadi kena pastikanlah kontraktor sepatutnya menerima bayaran pada tempoh yang sesuai. Tak boleh lebih. Sebab apa? Kontraktor ni dia memerlukan modal untuk membeli barang, membayar gaji. Jadi kalau payment tu lambat, jadi projek tak dapat dilaksanakan. Kadang-kadang projek sakit pun disebabkan oleh keadaan kewangan yang mana kontraktor tak dapat payment daripada klien. Jadi dia tak boleh run dah. Modal yang ada tu dah tak boleh nak pusing lagi. Jadi dia ada certain clause kat situ cakap mengenai bayaran kepada kontraktor lah. Kalau dulu saya kerja dekat JKR, biasanya pegawai penguasa akan pantau tiap-tiap bulan lah, payment dah buat ke belum, macam tu lah. Jadi kita sebagai orang yang lebih tanggungjawab kena pastikanlah payment dibuat berdasarkan kemajuan kerja yang dilaksanakan. Jangan sangkut-sangkut lah, kesian ke kontraktor sebab nak beli barang. Kebajikan dan keselamatan pekerja, ni kena tengok jugalah, kena pergi site tu tengok safety tu ada ke tak untuk pekerja lah terutamanya. Dan juga tengok kemajuan kerja, sama ada dia on schedule ataupun dia lambat daripada penjadualan yang asal. Jadi kena perhatikan, kena ingatkan kepada kontraktor pasal kemajuan ni. Biasanya kalau tiap-tiap kali meeting dia akan ada pembentangan mengenai lanjutan masa ni lah, ataupun progress kerja tu kena bentang, delay ke, cepat ke, berapa persen ke, kenapa lambat, semua dibincangkan di dalam mesyuarat tapak. Okey, sebelum tu kita sebelum kerja-kerja dilaksanakan di tapak bina, kontraktor perlulah menghantar insurans dan pelaksanaan kepada klien. Ni dia ada beberapa jenis insurans lah ni. Satu ialah kontraktor ORIS, iaitu untuk melindungi kerja dan bahan binaan yang ada, di mana tempoh dia ialah tempoh kontrak. Kalau setahun, maknanya setahun je lah insurans ini dia cover. Dan jumlah dia dalam situ insurans tu ialah mengikut harga kontrak sebagaimana dalam surat setuju terima. Lepas tu kita ada dalam kontrak ORIS tu ada insurans liability awam, yang ini adalah untuk melindungi kecederaan dan kematian orang awam serta kerosakan harta benda awam lah. Sebabnya kadang-kadang orang awam katalah dia buat lawatan ataupun yang lalu berhampiran dengan kawasan pembinaan kita, mungkin menyebabkan kecederaan, jadi dia akan gunakan insurans ini untuk melindungi mereka lah. Tempoh dia ialah tempoh kontrak sehingga tempoh tanggungan kecacatan ditambah dengan 3 bulan 14 hari. Liability bergantung kepada harga kontrak. Dia tengoklah berapa, kalau 1 juta tu berapa ratus ribu kena cover kat situ. Dia tak sama dengan insurans kerja lah, dia kurang sikit nilai dia. Lepas tu kita ada insurans papasan pekerja. Ini untuk melindungi pekerja-pekerja yang secara terus membuat kerja-kerja di tapak bina lah. Ni cedera ataupun kematian kat situ. Tempoh dia sama dengan insurans liability awam. Sebab apa dia sama? Sebab bila projek ini berjalan, dalam tempoh kecacatan pun akan ada pekerja yang datang untuk memperbaiki semua kerosakan dia. Kos dia ataupun jumlah insurans dia ialah 10% daripada harga kontrak. Dia ada kiraan dia lah. Yang ni per keso. Per keso ni memang kena kena bayarlah kepada pihak perkeso. Ni untuk melindungi pekerja yang cedera atau mati atau rosak kontrak yang gaji dia kurang daripada 4,000. Maknanya kena carum dekat perkeso. Jadi sepanjang tempoh pekerja tu memang kena carum lah. Ini untuk melindungi. Penting jumlahnya tak banyak lah, berapa puluh ringgit aja. Tapi sekiranya berlaku kecederaan atau kematian, dia jadi besar nilai dia kepada pekerja itu sendiri. Jadi kalau takkanlah klien nak bagi tiap bulan kan kepada pekerja ataupun waris sekiranya berlaku kematian. Jadi perkeso ni akan cover semualah yang itu. Kerana penting kepada kontraktor kena ingatkan kalau kerja nanti pastikan mencarum perkeso untuk pekerja awak.
Dia tengok pula jaminan dalam kontrak. Dia ada jaminan dua lah. Satu wang pelaksanaan dan wang jaminan bayaran pendahuluan. Wang pelaksanaan ni adalah bertujuan untuk security, keselamatan kepada pihak klien, supaya kontraktor tu pasti dia akan buat kerja sampai siap. Dia jumlah dia ialah 5%, di mana duration dia ialah daripada tempoh kontrak tu sampai tanggung kecacatan, ditambah lagi dengan 12 bulan. Jadi ni duit ni disimpan di dalam bank lah. Bila dah siap sampai lepas kecacatan campur 12 bulan tu, duit ini akan dikembalikan kepada kontraktor lah. Cuma bila berlaku, katalah kontraktor dalam perjalanan buat projek, sampai biasanya lah ni yang berlaku bila saya kerja tu, ialah kontraktor tidak buat kecacatan yang dilaporkan tu tidak diperbaiki. Jadi apa yang dilaksanakan bila dah banyak kali buat surat, kontraktor tak buat juga, kita akan bagi tahulah. Kita akan panggil pihak ketiga, maknanya kita panggil kontraktor lain untuk buat kerja tersebut, dan bayarannya akan dipotong daripada bon pelaksanaan ini. Selain daripada bon pelaksanaan yang masuk duit ni, nilai persen dimasukkan dalam bank ni, kita ada juga cara yang kedua, iaitu wang jaminan pelaksanaan. Ini adalah yang baru. Dulu awal-awal saya kerja dulu tak ada, tapi bila saya dah dekat-dekat nak bertukar kerjaya ni, dia ada gunakan wang jaminan pelaksanaan. Ni samalah fungsi dia dengan bon pelaksanaan, tempoh dia pun sama, cuma cara bayarannya ialah dipotong daripada bayaran interim. Bayaran interim ni adalah bayaran kemajuan kepada kontraktor, di mana setiap kali bayaran, katalah 100,000 payment pertama, kita akan ambil 10% lah daripada 100,000 tu, jadi 10,000 disimpan sebagai wang jaminan pelaksanaan sampai payment yang kedua, payment yang ketiga, sehingga mencapai 5%. Kalau dah capai 5% tu, dia akan stop lah kat situ. Duit tu ada disimpan, sekiranya dah siap nanti, dah habis tempoh 12 bulan selepas kecacatan, wang jaminan ini akan dikembalikan kepada kontraktor. Kita ada lagi satu, ialah jaminan wang bayaran pendahuluan, di mana yang ini jaminan kontraktor berhak untuk mendapat advance payment, bayaran pendahuluan daripada klien. Nilai dia 25% daripada nilai kerja pembina, di mana nilai pembina ialah ni harga kontrak tak dimasukkan dengan harga wang kos prima dan peruntukan sementara. Minggu lepas saya dah ceritakan apa dia wang kos prima dan wang peruntukan sementara atau provisional sum. Jadi ini yang ini kena buat insurans jugalah, supaya memastikan kontraktor akan buat kerja ni dengan duit yang kita dah bayar tu, dia boleh buat modal dia untuk buat start kerja semua. Jadi jaminan supaya kontraktor tu akan siap kerja sampai siap lah. Dan wang jaminan ni maknanya yang kita bagi duit pendahuluan tu telah digunakan untuk projek tersebut. Okey, lepas tu kita ada beberapa jenis bayaran kepada kontraktor. Yang pertama tadi dah cerita pasal bayaran pendahuluan tu. Nilai dia ialah daripada 25% daripada nilai kerja pembina, maksimum sehingga 10 juta. Mana yang lebih banyak lah kalau yang lebih rendah. Kalau harga projek tu 1 juta, dapat 25% lah. Tapi kalau 25% tu melebihi daripada 10 juta, jadi kita akan bagi advance payment sebanyak 10 juta. Jadi tapi kontraktor kena hantar tadilah yang jaminan bayaran jaminan untuk wang pendahuluan. Syarat-syarat dia untuk dapatkan duit wang pendahuluan ni ialah mesti hantar surat setuju terima dan mesti tanda tangani dan dikembalikan kepada pihak klien. Wang pelaksanaan pun dah dihantar, polisi insurans dah hantar, jaminan bayaran pendahuluan dah ada, SOPSO dah ada, nombor akaun pun adalah. Pentinglah nombor akaun tu, sebab nanti nak bayar dekat akaun dia kan. Jadi semua ni mesti dihantar, barulah dia boleh riliskan advance payment sebanyak 25% kepada kontraktor. Betul, kita ada juga bayaran interim. Ini bayaran interim ni ada bayaran pertama dan juga bayaran berikutnya lah. Bayaran pertama ni ialah berdasarkan nilai kerja. Dalam dalam syarat-syarat kontrak tu, bila awak dah dapat tender, dia akan nyatakan nilai bayaran pertama yang boleh dituntut oleh kontraktor lah dalam JKR 28.1 tak silap saya. Kat situ sekiranya dah sampai nilai tu,
Dan juga harga barang 90%. Barang-barang dah sampai kat situ. Contohnya katalah dah sampai piling kan. Cerucuk pal dah sampai. Jadi 90% katalah pal tu harga dia 100,000. Dapatlah 90,000 nilai kerja interim yang pertama tu Tapi syaratnya sama jugalah. Maknanya untuk bayar pengeluaran ni semua benda dah dihantar submit. Barulah kita riliskan ke bayaran pertama kepada kontraktor. Okey. Lepas tu bayaran seterusnya mengikut nilai kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor lah. Ni biasanya ada semakkan lah. Ada permohonan daripada kontraktor. Lepas tu klien akan semak lah permohonan tersebut. Pergi ke tapak kalau betul ada barang. Barang tu memang ada receipt 90% tu ada, akan dibayar lah. Jangan kerja-kerja yang dilaksanakan betul ke tak. Kerja tu dah sampai level yang itu. Sekiranya ada NSC NSC Nominated Subcontractor, barang-barang yang sampai contohnya ada aircon kat situ kan. Jadi 100% harga barang tersebut akan boleh dibayar kepada Nominated Subcontractor. Lepas dah siap projek tu kita ada bayaran yang kemudiannya ialah bayaran yang terakhir. Syaratnya ialah mesti dah keluar satu perakuan dinamakan perakuan muktamad. Mana perakuan ini menunjukkan semula segala tolak campur, kerja-kerja penambahan, pengurangan. Jadi diselaraskan sampailah perakuan muktamad itu dikeluarkan menunjukkan bayaran akhir kepada kontraktor. Kepada dulu perakuan muktamad barulah kontraktor mendapat bayaran akhir yang belum diterima untuk projek tersebut. Okey. Ini adalah contoh JKR 66 di mana ini adalah perakuan bayaran interim kepada kontraktor. Yang ni kalau awak tengok ini adalah harga asal kontrak. Ini jumlah bersih tambahan atau potongan. Sekiranya ada kerja-kerja perubahan menyebabkan penambahan atau pengurangan duit kat sinilah. Jadi kita dapat harga kontrak yang baru. Lepas tu kita ada nilai kerja dilaksanakan dan amount-amount lain yang kena dibayar. Ni kita akan pergi site lah tengok apakah kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Lepas tu sekiranya ada bayaran interim yang terdahulu, kena tulis kat sini lah sebab kita nak tahu baki semasa yang perlu dibayar kepada kontraktor. Kat sini ada potongan jugalah ni. Kat sini ada juga akaun deposit wang jaminan tadi, pelaksanaan tadi yang saya cakap tadi berapa persen. 10% setiap kali bayaran pun kena tolak kat sini lah sebab nak simpan kan. Lepas tu potongan lain jika ada, jadi kontraktor akan dapat bayaran bersih. Bayaran yang disyorkan kat sini. Biasanya kalau dah ada lah nilai pada RM10 ke apa benda, klien akan genapkan je lah kepada nilai yang lebih kecil pada tu lah. Katalah RM100,000, RM100, RM110. Dia akan bayar RM100,000, RM100 je lah macam tu untuk bayaran interim ni. Okey, ini berkaitan perubahan kerja atau variation order pasal 24. Di mana maksud perubahan ini ialah perubahan yang berlaku dalam dokumen kontrak yang melibatkan perubahan atau pengubahsesuaian ke atas reka bentuk, kualiti atau kuantiti yang memberi kesan kepada jumlah harga kontrak. Sekiranya apa juga yang menyebabkan perubahan harga kontrak, sama ada tolakan atau tambahan, kena keluarkan arahan jugalah kat sini. Tak boleh suka-suka ni disebab pertambahan boleh, pengurangan boleh atau penggantian sebarang kerja. Itu masuk perubahannya lah. Lepas tu pengubahsesuaian jenis atau bahan ataupun barang. Katalah ada perubahan awak nak buat saiz cerucuk, tiba-tiba nak berubah pula saiznya. Kena ubah lah. Ataupun nak ubah pintu ni daripada panel kepada pintu kaca. Macam tu. Jadi perubahan-perubahan tu boleh melibatkan VO. Maknanya ada perubahan harga kat situ Kalau kualiti pun sama juga, kata tile ataupun nak tukar kepada benda yang lebih mahal, kena bagi tahulah kat situ. Okey, kesan-kesan dia bila ada VO ni variation order menyebabkan productivity dan penambahan kerja dan juga masa lah. Bila dah ada penambahan kerja, masa pun akan bertambah panjang. Jadi dia akan menyebabkan lanjutan masa kena bagilah. Sekiranya perubahan itu disebabkan oleh arahan daripada penguasa, katalah pertambahan kerja, tambahan kerja, tambah lagi dia punya dataran kejat ataupun premix tu kena tambah besarkan lagi kawasan dia.
Jadi dia akan memerlukan masa, tambah lagi masa, tuntutan lanjutan masa dan juga dia ada akan kos pentadbiran lah disebab masa drag, kos tak langsung contohnya supervisor patutnya dah habis kerja. Tapi masa terpaksa tambah jadi gaji tu pun ada juga. Mungkin dia punya sewa tapak, sewa kabin, macam itulah pun ada tambah-tambah lah daripada sebabkan perubahan lanjutan masa, perubahan kerja yang menyebabkan lanjutan masa. Jadi harga kontrak pun akan berubahlah disebabkan ini. Jadi kena ada beberapa step lah untuk dapatkan harga kontrak yang baru disebabkan oleh perubahan ini. Arahan ini boleh buat secara lisan atau bertulis lah. Tapi yang weddingnya ialah bertulis. Kalau bertulis dia dah keluarkan tu maknanya kena ikut lah. Tapi sekiranya dikeluarkan secara lisan oleh klien kepada kontraktor, ni kena jaga-jagalah. Bagi kontraktor awak kena tahu. Bila arahan tu keluarkan lisan, jadi kontraktor kena sahkan semula. Arahan tu telah dibuat dalam tempoh 7 hari tu, dihantar surat kepada klien bagi tahu, okey, kami telah menerima arahan bla 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 buat sekian kerja. Dengan anggaran kos seginilah harga nilai dia bagi tahu anggaran. Sekiranya pelanggan ataupun klien tidak merespon ataupun pegawai penguasa tidak merespon dalam tempoh 7 hari, maknanya kerja tu boleh dilaksanakan, tak ada bantahan. Dan juga klien kontraktor boleh claim perubahan kerja yang menyebabkan pertambahan kos lah. Okey, disebabkan lanjutan masa juga, salah satu puncanya ialah perubahan kerja menyebabkan lanjutan masa. Jadi ini ada dua jenis lanjutan masa. Disebabkan oleh kegagalan kontraktor untuk menyiapkan projek dan tempoh masa yang telah diberikan tanpa membuat rayuan untuk lanjutan masa. Ni. Kontraktor ada sebab dua lanjutan masa. Satu disebabkan oleh kontraktor, memang dia lambat buat. Itu kena mohon lanjutan masa lah bagi alasan. Jadi yang ini susah sikit untuk diluluskan sebab dia adalah disebabkan oleh kecuaian atau kontraktor tidak mengatur menyusun jadual dengan betul, menyusun kerja. Sebab tu perlunya mesyuarat tapak setiap bulan untuk memantau progres projek tersebut supaya remind sebab manusia ni kena ingatkan selalu. Ni kelewatan dan situasi lanjutan masa dimohon dan dibenarkan oleh klien. Ni kalau ada tadilah ada arahan perubahan kerja. Yang ini kontraktor kena mohon juga, tapi dia dah ada sebab lah, disebabkan arahan daripada klien. Ini pasal 43 alasan-alasan lah yang dalam syarat-syarat tadi. Kita ada force majeure, ni disebabkan benda-benda yang tidak dapat dielakkan lah oleh klien ataupun oleh kontraktor sendiri. Keadaan cuaca yang buruk, contohnya hujan, yang menyebabkan gangguan kepada perjalanan kerja. Hujan ni pun yang melampau lah. Kalau hujan yang biasa-biasa, biasanya kontraktor sebab dah tahu ini musim hujan ni sebulan, jadi projek dia akan slow sikit. Jadi dalam semasa dia masuk tender tu, patutnya dia dah fikir lah pasal cuaca yang biasa-biasa tu. Kecuali hujan yang luar biasa, tak pernah-pernah banjir, tiba-tiba banjir, air termenung sebulan, seminggu. Yang itu boleh mohonlah lanjutan masa tapi kalau yang biasa-biasa tu tak boleh. Arahan yang diberikan oleh pegawai penguasa berbangkit kepada pertikaian dengan tuan punya tanah kejiranan. Ni masalah kepada jiran tetangga itulah bila kita buat projek, patutnya kita kena aman lah dengan jiran sebelah-sebelah. Kan ada masalah tanah dia masuk kita, tanah kita masuk dia atau benda-benda lain lah yang menyebabkan kerja tu lewat dimulakan kerugian atau kerosakan kepada kerja yang disebabkan oleh kebakaran, petir, letupan, taufan, banjir dan sebagainya. Yang ini benda ni di luar kawalan juga. Kebakaran, petir, mana nak tahu jadi kan. Jadi ini pun boleh mohon lanjutan masa lah. Arahan berkaitan dengan perubahan kerja. Tadi kita cakap perubahan menyebabkan lanjutan masa. Ataupun pencanggahan dalam dokumen kontrak yang mengganggu perancangan jadual kerja. Bila ada perubahan, ini memangnya akan mengganggu jadual kerja kontraktor lah. Itu tak boleh dinafikan lagi. Kontraktor tidak menerima dalam masa yang wajar kepada penguasa arahan pelan. Ni lambat klien bagi lambat pelan. Macam mana nak buat kerja kalau lambat pelan dia kan? Ataupun pelantikan subkontraktor NSC ni atau pembakaran ni lambat. Klien buat lambat. Projek ini agak kerap berlaku lah sebenarnya. Kelewatan pelantikan NSC oleh klien lah. Jadi
kontraktor Menko ni dah siap semua, sepatutnya ikut jadual dia. Dia ada program jadual dia kan. Jadi bila patutnya NSC dah masuk sebab dia nak tutup kan dinding-dinding semua konduit tu kena pasang. Tapi lantikan lambat jadinya dia akan menyebabkan projek kerja tu tak dapat dilaksanakan, tunggu NSC masuk. Jadi lambatlah. Jadi kontraktor kena aware lah pasal benda tu. Kena remind juga, kena tanya bila NSC nak masuk. Lepas tu dia mesti contact NSC tu supaya kerja tu selarilah. Kalau apa Menkon buat kerja ni, NSC masuk kerja ni. Dia selari lah, dia ada komunikasi yang baik lah supaya projek ni berjalan lancar. Ini kalau ada mogok mogok pun tak boleh juga. Mogok pekerja, jadi ini patut tak boleh lah, tapi dah jadi juga pekerja kan. Jadinya ni pun boleh buat lanjutan masa lah. Pasal sebabkan oleh mogok bila mogok tu tak ada pekerja, siapa nak buat kerja jadi memang lambatlah kerja. Okey, kontraktor tidak berupaya kerana sebab yang tidak dapat dikawal olehnya mendapat bahaminan. Ini berlaku jugalah sebab waktu saya buat kerja dulu sebagai dekat dengan JKR. Berlaku pengurangan susah untuk mendapatkan besi. Besi tertulang, jadi ramai tak dapat. Lepas tu harga dia sangat meningkat. Lepas tu tak ada bekalan. Jadi yang ini kena tengok jugalah. Lanjutan masa boleh diberikan sebab perkara ini. Kelewatan pihak ketiga ini bukan salah kontraktor ataupun salah klien. Ini pihak-pihak services lah, pipe, air, api, telefon. Jadi projek tak boleh diserahkan. Ini biasanya dekat end of the project, nak handle projek tu, handover projek tu tak boleh. Ini pun berlaku jugalah masa saya jaga projek. Disebabkan dia nampak supply, tak ada api, macam mana nak buat, tak ada air, macam mana nak dibangunan nak digunakan kan. Jadi yang ini pun kontraktor layak mendapat lanjutan masa. Cuma masalahnya bila dah siap projek, benda tu supply tak ada je, kontraktor kena letakkan jagalah kat situ untuk pastikan kawasan tu tak dicerobohkan orang masuk curi-curi barang pula. Jadi sepanjang tempoh belum serah tu, walaupun dah siap, disebabkan tak ada servis ni, jadi kontraktor kena letakkan menjaga untuk menjaga kawasan tersebut. Okey, kelewatan oleh NSC tadi atau pembekal, yang ini tadi sama dengan yang tadi lah. Kelewatan ni pembekal, NSC nya lambat pula. Dah lantik dia lambat pula, lambat masuk, banyaklah hal-hal tu. Jadi boleh juga mohon lanjutan masa lah. Ini contoh lanjutan masa. Kat sini dia ada projek-projek lah. Ni contoh dia lanjutan masa. Dia akan bagi tahulah kenapa dapat lanjutan masa ini dapat clause 43. Berapa harinya, dia adalah kiraan dia berapa hari daripada sekian-sekian. Yang ini kontraktor kena submit lah dengan bukti-bukti yang tarikh daripada sini, dari sini menyebabkan kelewatan disebabkan oleh dalam clause 43 tu ada. Kena bagilah justifikasi permohonan tersebut. Okey, ni jadi dia akan bagi tahulah berapa hari tambah. Lepas tu tarikh ni jumlah dia ni 124 hari. Lepas tu tarikh siap dia dilanjutkan kepada berapa hari bulan. Okey. Tapi syarat-syarat dalam masa ni kontraktor mestilah menunjukkan kesungguhan dia untuk mengelakkan kelewatan lah. Jangan dia pun saja drag aja tu susahlah nak dapat lanjutan masa. Dia kena bersungguh-sungguh juga untuk menyiapkan projek tu supaya tak perlu lanjutan masa. Nampaklah usaha-usaha yang dibuat oleh kontraktor tu. Okey, tempoh tamat penyiapan. Ni tadi saya cakap ni, kontraktor telah mencuba sebaik-baiknya untuk mengelakkan kelewatan dan membuktikan kelewatan tu akan berlaku atau telah berlaku. Jadi sebenarnya sebelum tarikh tamat projek ataupun tak payah tunggu tamat projek, bila perkara kelewatan itu berlaku, kontraktor dah aware dah. Kata dekat pertengahan projek ada WO atau workshop order yang perlukan menyebabkan kelewatan tambahan masa. Jadi dia kena submit dengan program sekali, reschedule balik yang menunjukkan perubahan WO tu menyebabkan lanjutan masa sekian-sekian, menyebabkan katalah 10 hari. Jadi tambah lagi 10 hari macam tu lah. Okey, apabila kontraktor dah siap, tak kira lah sama ada ikut tempoh ataupun setelah lanjutan masa disiapkan,
Dikategorikan siap bila kerja-kerja berikut ni disiapkan. Kerja awal preliminary semua dah settle, bahan binaan dan kerja yang dilaksanakan dah dibuat semakkan lah. Kerja termasuk kerja NSC dah siap dan juga wang tahanan kalau ada dan juga ganti rugi. Ganti rugi ni kita tengok dalam tender kontrak tu dia akan bagi tahu nilai denda sehari berapa persen. Dia pakai persen dia tak bagi tahu nilai ringgit lah masa tender, tapi bila tender tu dah jadi kontrak, nilai ringgit tu dia persen tu ditukar kepada ringgit lah sebab dah boleh kira sebab harga kontrak dah tahu pakai persen. Sekiranya kontraktor patut siap hari ni tapi tak boleh siap, lepas tu lanjutan masa tak diluluskan, kontraktor akan kena denda. Nama dia ganti rugi tertentu dan tidak tertentu. Liquidated ascertain damage berdasarkan harga dalam kontrak tersebut. Jadi sepanjang tempoh daripada tarikh siap kerja tapi dia tak siap tu, ataupun tarikh lanjutan masa tu sampai tarikh lanjutan masa yang diluluskan dia tak siap juga, dia akan kena denda lah daripada tarikh tersebut sampai kerja yang ni semua siap. Barulah kategori siap, jadi denda tu akan bermula selepas tarikh tempoh siap kerja, selepas lanjutan masa sampai kepada perakuan kerja siap dikeluarkan. Ini contohnya lah kalau perakuan tak siap kerja, tak siap juga lepas lanjutan masa tak siap. Kat sinilah kita akan tengoklah dia akan bagi tahu kerja tak siap berapa hari bulan denda dia. Yang ini pakai minggu lah. Tapi setengah-setengah tu dia akan pakai hari per hari. Yang ini pakai minggu. Dia akan kira lah. Jadi kalau lama maknanya bertambah lama banyaklah nilai dia. Sebab tu denda ni bertujuan dia supaya kontraktor yang dah kena denda tu akan cuba sedaya upaya untuk buat siapkan cepat sebab tak nak kena denda banyak Okey, ni contohnya pengiraan kadar denda atau ganti rugi. Harga kontrak segini, peralatan yang belum dibekalkan segini, nilai kerja peralatan yang telah dibekalkan segini. Jadi harga dia berdasarkan 1% dalam tender bagi 1% dikali dengan jumlah bayaran kos projek dia lah ni 826,000 jadi dapat 8,264 per minggu Okey. Jadi tapi dia tengok yang mana yang belum dibekalkan. Yang ni dia gunakan 41 ni lah yang ni kalau semua tak siap. Ni kalau siap semua dia gunakan persen daripada RM41,584 per minggu untuk kerja yang tak siap tersebut. Okey, sekiranya tak siap juga, maka kontraktor tu akan dikenakan tindakan penambatan. Hari tu kita dah belajarkan macam mana penambatan itu berlaku disebabkan kontraktor tidak gagal menunaikan tanggungjawab untuk menyiapkan projek tersebut. Jadi boleh ditamatkan. Tengok slide yang lepas, yang video sebelum ni, macam mana penambatan kontrak boleh berlaku. Sebab kontrak menunaikan tanggungjawab, pemukiran penambatan disebabkan kepentingan nasional, penambatan disebabkan kesalahan rasuah dan juga penambatan disebabkan penangguhan kerja oleh klien. Ni tapi yang penangguhan oleh klien ni bukan salah kontraktor lah, tapi ada kadang-kadang ketika dia klien meminta projek itu diberhentikan Okey, itu aja kuliah kita untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang mendengar dan diharap dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jangan lupa jaga kita, stay home, jaga keselamatan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.